Halo, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat. Harap semuanya kata dalam keadaan bersedia kan? Dalam keadaan ceria untuk PDPR kita hari ni. Okey, untuk PDPR kita hari ni kita sambung daripada kita punya Google Meet yang lepas lah. Masih lagi menolak dengan meminjam. Okey. Masih lagi tolak dengan meminjam. Kalau kita tengok dekat sini, soalan A sampai K, gambar kura-kura kan? Yang A sampai F macam senang. Tapi saya suka ingatkan supaya bila nak menolak, kita tolak daripada rumah sah dulu. Ini bentuk lazim, syarat bentuk lazim macam biasalah. Kalau menambah pun sama, mendarab pun sama, mesti rumah sah dulu yang kita usahakan. Okey? Jadi kita tengok dekat situ contoh yang dibagi. 45 tolak 18. Kita tengok rumah sah, 5 tolak 8, 5 kecil. Ini asas lah. Kecil tak boleh tolak besar. So, kita terpaksa pinjam. Bila kita pinjam, kita nampak digariskan pada nombor-nombor Nombor 4 digariskan, nombor 5 pun digariskan. Nombor 4 digariskan jadi 3. Okey, tapi kita kena ingat, itu yang nombor 4 yang digariskan itu pada rumah puluh. Jadi ni 30 lah. Kan, dia bawa ke atas. Atas sah ni jadi 15. Okey, dekat sini kita pause sekejap. Kenapa jadi 15? Okey, hari tu saya dah terangkan dalam Google Meet bahawa ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, kita tambahkan. Tambahkan daripada 10, bawah tu 5, tambahkan 5. Kalau 10, bawah tu 2, tambahkan 2. Jadi itu kaedah yang pertama lah. Kaedah yang kedua, ialah hari tu saya pesan, kita tulis je 10 dekat atas, nombor 5 dekat bawah tu kita biarkan dulu. Okey, kenapa? Okey, ada orang dia senang. Dia suka macam 15 tolak 8, 19 tolak 19 apa? 18 tolak 9 kan, 14 tolak 7. Dia senang. Dia tahu dah jawapannya berapa, jawapannya berapa, jawapannya berapa. Ada orang dia suka 10 tolak 6, 10 tolak 5, 10 tolak 4. Dia lagi cepat dekat situ. Tapi saya memang orang kata tekankanlah, ingatkan bahawa kalau anda kata awak tolak yang 10 tolak 8, pastikan awak tambah semula 5 di atas tu. Di rumah sah yang dekat atas. Sebab kalau tidak nanti jawapannya salah. Jawapannya salah. Sebab dia mesti dikira sekali dengan 10 tu. Tapi ada orang kan dia nak cepat kan. 10 tolak 8, 2. 2 tambah 5. Baru dapat jawapannya tu 7. Kemudian 3 tolak 1, 2. Jadi soalan A sampai F samalah. Maksudnya asas dia tolak rumah sah dulu. Tak boleh tolak pinjam. Lepas pinjam kita tolakkan. Terpulang kaedah yang mana? Nak tambah dulu baru tolak. Ataupun tolak dulu baru tambah. Tolak dulu baru tambah tu maksudnya 10. Atas tu 10 tolak berapa baru tambah yang atas. Okey. Kemudian dapat hasil lah. Dan yang saya risau ialah soalan G sampai K. Kalau G sampai I itu kotak ataupun soalannya berada di kedudukan di bawah lah. Yang hendak ditolak. Okey, kalau J sampai K, nombor di atas. Nombor permulaannya. Okey, dekat sini saya cuba terangkan sedikit lah. Pasal soalan bentuk macam ni, macam mana nak buat. Kita tengok yang G 2 tolak kotak sama dengan 4. Dekat sini kita kena tahu juga asas lagi menolak Bila menolak, nombor sepatutnya yang kita tolak katakan satu nombor kita ambil 5. Tolak apa-apa nombor, mesti jadi lebih kecil daripada nombor asal. Sebab menolak ni berkurang sepatutnya. Tapi kita tengok kat sini 2 tolak kosong, tempat kosong, jadi 4. Kenapa makin besar? Jadi dekat situ kita mesti andaikan bahawa 2 ini sebenarnya bukan 2, tetapi dia ialah 12. Dia dah meminjam sebenarnya. Okey. Jadi macam mana nak buat soalan bentuk macam ni? Senang. Nak buat soalan macam ni, senang je. Okey, kita tengok jawapan di bawah, 4. 4 tu kita simpan dalam kepala. Kita andaikan 2 ini ialah 12. 2 di atas ni 12. 4 jawapan kan? 4 simpan dalam kepala. Kemudian gunakanlah jari kita membilang. Sehingga kita sampai ke nombor 12. Tak percaya? Cuba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tengok jari kita ada berapa? Ada 8 yang telah dibuka. Tuliskan dulu 8. Jangan takut, tulis dulu 8. Bila kita dah tulis 8, baru kita boleh buktikan. Kita buktikan. Kita buat cara macam biasalah. Tolak besar dulu, 2 tolak 8 tak boleh. Pinjam, 3, 12, 12 tolak 8. Dapat tak 4? Dapat kan? So, maksudnya, jawapan yang kita tulis tadi, betul. Jangan risau, jangan takut. Boleh terus pergi soalan H dan I. Itu untuk soalan yang macam ni lah. Yang kotaknya berada di tengah. Okey, untuk kotak yang berada di atas, di permulaan. Di rumah sah nak tolak awal-awal, dah bagi kotak.
Macam mana cikgu? Kura-kura pun memandang saja. Okey, yang ini nak dapatkan juga senang. Caranya ialah kita tengok nombor di bawah. Dia punya konsep macam kita pergi kantin. Duit tak tengok pun. Duit tak tengok pun. Kan? Kita bagi duit. Kita bagi duit. Beli air kotak RM2 kan. Contoh. Beli air kotak RM2. Kemudian makcik kantin tu pulang dekat kita RM3. Dekat situ sebenarnya kita dah boleh tahu dah. Berapa duit kita asal tadi kita bagi. Okey. Berapa duit asal kita bagi. Jadi kalau kita tengok-tengok. Baki RM3. Kan? Baki RM3. Beli air kotak RM2. So sebenarnya tadi kita bagi pada orang kantin ialah nilai ringgit Malaysia 5 ataupun RM5 Malaysia. Tu kita dapat tadi. So konsepnya apa? Baki tambah dengan harga. So kalau kat sini kita tengok katakan 7 ni baki, 4 tu ialah harga. So 7 tambah 4, 7 8 9 10 11. 11. So dekat sini jawapannya 11 ke? Bukan. Satulah. Tak boleh letak 11. Sebab apa? Yang 11 tu kalau kita dah garis-gariskan macam soalan A tu boleh lah. Tapi ini untuk soalan kita tak satu. 11 tu tengok rumah saja. Rumah ada satu. Letakkan satu. Letakkan satu. Okey. So soalan A, G, J saya dah bagi jawapan. Oh sorry. Yang A buku yang bagi. G dengan J saya dah bagi jawapan. Dah ajarkan cara. So saya nak tengoklah. Awak cuba buat. Cuba buat. InsyaAllah boleh. Kalau ada masalah tanya saya. Tanya saya. Jangan risau. Tanya je. Saya akan cuba bantu. Okey. Untuk soalan muka surat 105. Soalan muka surat 105. Soalan A sampai D tu nampak macam senang lah. Nampak macam senang. Kenapa nampak macam senang? So, okey, kita tengok tu nampak kotak besar, kotak kecil. Kotak kecil ni tempat kita nak tuliskan jawapan. Kotak besar, kita nak pindahkan maklumat daripada bentuk ayat matematik kepada bentuk lazim. So, bentuk lazim macam biasa. Sa di rumah kanan, puluh di sebelah kiri. Ada operasinya, ada garisan jawapannya. Itu antara maklumat yang penting dalam melakukan ataupun memindahkan kepada bentuk lazim. Okey. Jadi A sampai D tak ada masalah. Sebab pindah bentuk lazim, tukar-tukar, tolak, dapat jawapan sama macam contoh A yang diberi, sama macam latihan yang kita dah buat sebelum ni. Cuba. Cuma untuk soalan 2A. Okey, untuk soalan 2A. Untuk soalan 2A, 38 daripada 62. Kat sini ayat matematiknya 62 tolak 38. Kalau perasan dekat bawah ada tambah 2, tambah 2. Kenapa tambah 2, tambah 2? Dia nak memudahkan proses menolak sebenarnya. Nak memudahkan proses menolak. Maksudnya bila kita dah genapkan nombor yang kita hendak tolak, maka yang di atas tak perlu lagi untuk meminjam. Tak perlu lagi untuk meminjam. Jadi apa yang akan jadi ialah 64 tolak 40 maka akan dapat jawapan 24. Jawapan yang terakhir di sini 24 akan menjadi sama dengan jawapan di atas. Dia macam magic. Macam magic. Tapi dia punya pengukur ataupun dia punya syarat dia mesti awak samakan yang hendak ditolak. Mesti kita genapkan. Kalau katakan 12 nak pergi genapkan jadi 20 kan katakanlah jadi 20. So tambah 8. Yang depan pun mesti tambah 8. Katakanlah 17 kan. 35 ataupun 30 35 tolak 17. 17 tu kita nak genapkan jadi 20. So 17 nak genapkan 20, 17, 18, 19, 20 tambah 3 betul? So tambah 3. So 30 tadi pun kena tambah 3. Tak boleh sebelah ni tambah, sebelah ni tak tambah, tak boleh. Mesti dua-dua belah mesti mau tambah. Dan dapat hasilnya ataupun jawapannya dia akan dapat jawapan yang sama seperti di atas. Indahnya matematik kan. Okey. Dan yang C dan D ini terpulang kepada murid-murid. Nak guna cara yang mana? Cara yang dua ni boleh. Nak guna bentuk lazim pun boleh. Jadi sekiranya terdapat persoalan, pertanyaan, jangan malu, jangan segan. Boleh tanya saya, PM saja. Saya akan cuba bantu insya-Allah. Dan saya mendoakan agar semua murid berjaya dalam keadaan sihat. Termasuk saya, bapanya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya mendoakan kejayaan semualah. Okey, moga kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.